Pergi ke mana tu? Selama kita berada di kota Mekah ini, untuk kita memperbanyakkan ibadah kita, kerana selama kita beribadah di kota Mekah ini, ganjaran pahalanya tak sama seperti mana kita beramal ataupun melaksanakan ibadah di tempat kita sendiri. Solat di Masjidil Haram, pahalanya sebanyak 100,000 kali ganda daripada masjid-masjid lain. Di Masjid Nabawi ada 5,000, kemudian 1,000 lagi di Masjid Al-Aqsa. Jadi ini 3 masjid yang paling mulia, yang seboleh-bolehnya kita usahakan selama kita hidup ini untuk kita ziarah ke 3 masjid ini. Jadi alhamdulillah 2 buah masjid itu terletak di negara Saudi ini. Jadi dapatlah kita ziarah ke 2 buah masjid ini, insya-Allah. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita akan menuju ke Demayat. Kita akan menuju ke Jabal Sur, ya. Kita akan sampai ke Jabal Sur dulu. Jabal Sur ialah tempat di mana baginda Nabi SAW bersama dengan sahabat karibnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bersembunyi selama 3 malam di Gua Sur ketika mereka dikejar oleh musyrikin Mekah yang berniat untuk membunuh baginda. Yang selepas itu, selepas 3 hari mereka keluar daripada Gua Sur, kemudian menuju perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Berlakulah peristiwa yang disebut Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kota Mekah ini adalah kota kelahiran junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir, rumah dia dekat dengan Bukit Marwah, ya. Sebenarnya dalam ziarah dalam, kalau tak ada di luar waktu pandemik ni, kita boleh pergi. Tapi sekarang kita tak berpeluang untuk pergi ke tempat itu kerana SOP yang ditetapkanlah oleh pihak Saudi, ya. Tapi tak apalah, yang penting kita tahu kota ini kota kelahiran Nabi kita. Di sinilah Nabi kita dulu berlegar-legar berjalan, dan ada kemungkinan tempat yang tuan-tuan lalu di Masjidil Haram itu bertepatan dengan laluan Nabi kita. Maknanya bila kita berada di kota Mekah dan Madinah ini, kedudukan kita sebenarnya sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin laluan tuan-tuan tawaf, sa'i itu Nabi juga pernah lalu, dan memang Nabi lalu di kawasan itu. Ini antara sunnah terbesar, ya, kita berada di kota Mekah ini. Jadi tuan-tuan, di kota Mekah ini Nabi kita dilahirkan pada bila Nabi kita dilahirkan? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Bukan dekat kampung gajah, ya. Tahun gajah. Kenapa tahun itu dipanggil dengan tahun gajah? Kerana ketika itu kita belum ada kalender yang khusus. Maka orang Arab jahiliah dulu, amalan mereka untuk tempoh 1 tahun tu, dia tengok apa peristiwa besar yang berlaku dalam tahun tersebut. Maka dinamakan tahun itu dengan sempena peristiwa besar itu. Adapun Nabi kita disebut lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah.
Kerana pada tahun kelahiran Nabi kita itu berlakunya peristiwa di mana tentera Abrahah, tentera bergajah, datang menyerang Kaabah dengan niat untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi Allah menghalang mereka. Sebaik saja mereka masuk ke kota Najran. Najran ni tak jauh daripada Mekah ni. Najran ni tempat di mana hari ni terdapatnya kilang-kilang fabrik yang banyak. Dan di Najran jugalah tempat hari ini adanya kilang yang membuat kelambu Kaabah. Najran. Sampai di Najran, mereka disekat, mereka tak dapat masuk. Allah turunkan burung-burung yang membawa batu, kemudian burung-burung ini melepaskan batu-batu tersebut. Dalam riwayat disebut, sebaik saja batu ni mengena tubuh mereka, gugur segala isi-isi daging mereka. Mereka mati dalam keadaan yang hina. Jadi oleh kerana peristiwa itu peristiwa yang paling besar, dan ketika itu juga lahirnya Nabi kita, maka sebab itulah disebut dengan tahun gajah. Nabi kita lahir dalam keadaan serba kekurangan. Banyak kekurangan yang ada pada Nabi kita. Pertama, Nabi lahir sebagai seorang anak yatim. Tak ada mak, tak ada ayah. Ya, mak ada masa lahir, lepas tu beberapa bulan ibu dia pula mati. Ayah dia Abdullah mati sebelum dia dilahirkan. Itu kekurangan pertama, anak yatim Nabi kita ni. Sebab tu kita kena menjaga kebajikan anak yatim. Kerana anak-anak yatim nanti di Yaumul Masyar mereka akan bangkit, dan ketua kepada seluruh anak yatim nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah anak-anak yatim ni. Sebab tu kalau kita balik, kita tengok jiran-jiran kita kalau ada anak yatim apa semua ni, jaga. Nabi suruh kita pelihara, jaga anak yatim. Kalau kita beli makanan, beli lebih sikit, hantar ke rumah kepada anak yatim ni. Jangan bagi dekat mak dia, nanti isteri kita pula tengok lain macam. Bagi dekat anak dia, ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, Nabi kita pula seorang yang ummi, seorang yang tak boleh membaca, tak boleh menulis. Sedangkan membaca menulis ni asas kepada seorang pemimpin. Mustahil seorang itu boleh jadi pemimpin yang baik kalau dia tidak dapat membaca dan tak dapat menulis. Tapi Nabi tak boleh, Nabi tak sekolah, Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis. Kemudian Nabi kita juga lahir dalam keadaan seorang yang sangat miskin, keluarga yang miskin, bukan orang yang kaya. Ya, walaupun bapa saudara Nabi kebanyakannya kaya-kaya. Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah itu orang kaya-kaya. Tapi Nabi tak. Nabi miskin disebabkan ayah dia mati ketika dia belum lagi dilahirkan. Jadi ulama sirah mengatakan setiap yang berlaku ke atas batang tubuh Rasulullah itu bukanlah disengajakan oleh Allah, melainkan Allah nak meninggalkan satu pengajaran besar kepada kita, hikmah yang besar kepada kita. Baik, kenapa Nabi kita Allah takdirkan lahir sebagai anak yatim? Kerana hikmahnya ialah Allah tak nak nanti bila Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul pada umurnya 40 tahun, Allah tak nak nanti ada orang yang beriman kepada Nabi ni kerana segan pada mak ayah dia, segan pada tok nenek dia. Allah tak nak macam tu. Ya, sebab tu Allah matikan orang yang sayangkan Nabi ni. Bapa dia mati, mak dia mati, tok dia mati, yang tinggal yang lawan dia aja, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, supaya siapa yang beriman dengan Nabi ni, dia beriman bersungguh-sungguh dengan iman yang apa kita kata tidak berbelah bahagi. Mereka memang sayangkan Nabi ni sepenuh hati. Bukan sebab nanti aku masuk Islam ni bukan apa sebab tok kamu masuk. Aku masuk Islam ni bukan apa sebab segan pada mak kamu dulu, segan pada ayah kamu dulu.
Jadi Allah pelihara Nabi di situ. Jadi yang ikut Nabi ni, kalau kita tengok, orang yang betul-betul ikhlas, yang iman mereka betul-betul mantap. Itu pengajaran yang pertama. Lepas tu kalau kita tengok pun dalam kehidupan kita, cuba kita tengok seseorang yang berjawatan, dia akan dihambat dengan pengaruh ahli keluarga dia. Dia jadi pemimpin, tengok anak dia dapat projek, menantu dia dapat projek, macam itulah. Ya, Nabi ni tak nak, Allah tak nak Nabi ni, ya, orang ikut dia sebab pengaruh ahli keluarga. Kerana keluarga Nabi sangat berpengaruh di Mekah ni. Sebab Nabi kita ni daripada keturunan Bani apa? Tidur ke ni? Nabi kita daripada keturunan Bani apa? Bani Hashim. Bani Hashim adalah suku yang paling mulia di Mekah. Kerana mengikut Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia buat kajian, dia kata mulianya Bani Hashim kerana telah dikaji susur galurnya daripada Nabi Adam lagi turun ke bawah sampai Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad. Dikatakan tak ada walau satu orang pun yang daripada zuriat Nabi Muhammad ini yang lahir sebagai anak luar nikah. Tak ada daripada zuriat Nabi ini melahirkan anak yang tak sah taraf. Hatta kita tengok Abu Jahal, Abu Lahab, jahat-jahat dia pun, dia tak ada skandal. Dia tak ada skandal dengan mana-mana perempuan, tak ada. Dia semua jahat dia nak jadi ketua, nak jadi pemimpin aja. Ya. Okey, tuan-tuan, kita tengok di sebelah kanan kita ni. Okey, sekarang kita tak boleh turun ya. Tuan-tuan nampak tak bukit yang tinggi tu? Belah kanan tuan-tuan tu, puncak yang paling tinggi. Itulah yang dinamakan Jabal Sur. Di sinilah Nabi kita pernah naik sampai ke atas. Cuba tuan-tuan bayang macam mana Rasulullah dalam keadaan yang serba kurang, tak ada alat bantu, panjat bukit batu, tengok tak ada pokok, sebatang pokok pun tak ada, naik sampai ke atas. Ya, di atas tu ada gua. Kalau dulu boleh mendaki, selalu time-time macam ni biasanya orang Pakistan, orang India, Bangladesh, dia pun suka naik sampai ke atas tu, boleh masuk. Tapi gua tu boleh masuk 2 orang je, boleh solat dekat dalam tu. Situlah Nabi kita kita kata bersembunyi, ya, selama 3 hari 3 malam. Boleh tengok, boleh ambil gambar dulu ya. Kalau nak ambil cantik-cantik saya yang belah-belah kat. Ayo. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Maknanya dalam peristiwa hijrah, Nabi jalan daripada Masjidil Haram tu sampailah ke sini, jalan kaki. Kita naik bas ada aircon pun merungut lagi. Nabi tu jalan kaki daripada Masjidil Haram tu sampai ke sini. Okey, di Jabal Sur ini, jemaah dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kedudukan Jabal Sur, dia sebenarnya menghala ke selatan. Sedangkan Madinah, dia menghala ke utara. So timbul persoalan di sini. Kenapa Nabi kita nak berhijrah ke Madinah, tapi dia tak ambil laluan ke Madinah, dia ambil laluan ke belakang, ya, laluan ke selatan. Di sinilah ulama sirah mengatakan, Nabi walaupun dia seorang Rasul, dia juga tak lepas daripada berikhtiar. Dia kena berusaha juga, dan dia perlu mencari strategi bagaimana nak menyelamatkan diri dia. Walaupun sebenarnya kalau dia tak buat itu, Allah akan pelihara dia, tapi nak menunjukkan sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi itu.
Seorang Nabi, seorang Rasul, walaupun dia dalam pemeliharaan Allah, dia juga tak lepas daripada berusaha. Tak boleh dia serah takdir dia bulat-bulat kepada Allah. Tak boleh, ya. Jadi Nabi kita pada malam rumah dia telah dikepung, Nabi kita dia pergi terus ke Gusur bersama dengan Abu Bakar. Sebelum tu Nabi buat beberapa strategi, ya. Nabi perintahkan supaya Abdullah bin Abu Bakrin, anak kepada Abu Bakar ni, supaya dia ni siang hari pergi main-main dekat Mekah, dengar apa berita-berita orang Mekah kata, sampaikan berita tu waktu malam kepada Nabi di Gusur. Kemudian Nabi juga perintahkan Asma binti Abu Bakrin, ya, adalah anak perempuan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, kamu setiap hari hantar makanan kepada aku. Tuan-tuan, Asma masa tu dia tengah syarat mengandung. Dia tengah syarat mengandung. Dia naik ke atas, dia ikat pinggang dia dengan satu tali pinggang. Kemudian dia sampai di atas, dia bagi makanan kepada Rasulullah dengan ayah dia. Itulah pengorbanan keluarga Abu Bakar. Jadi Nabi kita dia pergi ke Gua Sur kerana dia nak selamatkan diri, sebagai satu strategi untuk menyelamatkan diri. Kerana ketika itu Arab Jahiliah ni semuanya fokus kepada Madinah. Semua beranggapan Nabi akan ikut laluan pergi ke Madinah. So kuda-kuda masa tu semua cari Nabi pergi ke arah Madinah. Ya, Allah takdirkan Abu Lahab ketika itu dia dapat rasa Nabi Muhammad ni tak pergi. Dia dapat rasa Nabi ni tak pergi ke Madinah malam ni. Dan dia dapat rasa Nabi Muhammad berpatah balik ke arah berlawanan. Ini takdir Allah lah. Jadi dia pun pergi cari, dan dia sangat yakin. Dia kata Nabi berada di Gua Sur. Dia sampai di kaki bukit tu. Dia dah sampai. Riwayat dia sebutkan kalau dia tunduk sikit aja, ya, dia akan nampaklah Rasulullah dengan Abu Bakar dalam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi kita. Setelah Nabi kita berusaha, ya, Allah turunkan bantuan kepada Nabi. Antaranya Allah hantar labah-labah buat sarang di permukaan pintu masuk gua tadi. Kemudian, ya, Allah hantar pula ada seekor lagi anjing yang duduk di luar. Jadi menyebabkan mereka terpedaya. Mereka merasakan mustahil Nabi boleh masuk dalam gua ni. Kalau Muhammad masuk, mestilah sarang labah-labah ni dah hancur pecah dah. Jadi mereka pun meninggalkan kawasan itu. Nabi kita pun, ya, dengan selamat selepas 3 hari keluar dan meneruskan perjalanan ke kota Madinah. Dan selama Nabi kita berada di Gua Sur ini, Nabi kita telah ditemani oleh sahabat karibnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pengajaran utama di Gua Sur ni ialah dia mengajar kita betapa kita perlu menjaga hubungan silaturahim, persahabatan di antara kita. Dalam persahabatan ini ada ketikanya kita kena berkorban. Kita kena menolak kepentingan diri sendiri demi untuk menjaga hubungan persahabatan itu. Dan Abu Bakar, tuan-tuan, menunjukkan sifat kasih dan sayangnya lebih kepada Rasulullah. Kita tengoklah pengorbanan Abu Bakar ni cukup banyak. Kalau tuan-tuan nak tahu, dataran Masjidil Haram itu, yang tempat orang sembahyang di luar tu, ya, kalau tuan-tuan nak tahu, dataran itu, tanahnya itu
adalah wakaf daripada keluarga Saidina Abu Bakar. Rumah Saidina Abu Bakar ni dekat Hotel Hilton, ya. Jadi keluarga Abu Bakar ni banyak wakaf dia. Di Mekah ada, di Madinah pun ada. Yang paling banyak ialah Saidina Uthman bin Affan. Jadi di Gua Sur ini Nabi bersama dengan Abu Bakar 3 malam. Abu Bakar ni sahabat yang sentiasa menemani Rasulullah. Dan Abu Bakar menunjukkan kasih dia lebih kepada Nabi dibandingkan yang lain. Sebab kita pun memang disuruh macam tu, ya. Kita pun disuruh macam tu, untuk menyayangi Rasulullah lebih daripada nyawa kita sendiri. Sebab Nabi pernah tanya kepada Umar Al-Khattab. Nabi kata, bagaimana sayangnya kamu kepada aku? Umar kata, aku sayang kamu ya Rasulullah lebih daripada mak ayah aku. Nabi kata, salah. Nabi kata, ya, kamu kena menyayangi aku, kata Rasulullah, lebih daripada nyawamu sendiri, lebih daripada nyawa kita sendiri untuk Nabi kita. Baik. Selepas 3 hari Nabi bersembunyi, Nabi meneruskan perjalanan ke arah utara untuk menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dalam riwayat disebutkan perjalanan Nabi kita ke Madinah daripada kota Mekah ni mengambil masa 12 hari. 12 hari, ya. Sebab itulah Arab Saudi pun dia tetapkan umrah ni 12 hari. Sama macam perjalanan Nabi kita menuju ke kota Madinah. Nanti bila kita naik bas pergi ke Madinah, laluan yang kita lalu itu dia panggil laluan hijrah. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan naik bas bukan sebab apa? Sebab laluan itu laluan sunnah. Itulah laluan yang Nabi kita lalu untuk pergi ke kota Madinah dalam perjalanan Hijratul Rasul. Kita lalu balik jalan tu, ya. Sebenarnya ada jalan yang lebih dekat boleh sampai ke Madinah, tapi kerajaan Saudi ni dia tetapkan jemaah umrah, jemaah haji lalu ikut laluan hijrah dipanggil. Nanti kita lalu tu semua laluan yang Nabi pernah lalu. Cuma dulu jalan kaki lah, sekarang ni naik bas. Dah tidur ke? Baik, kita sambung kekurangan daripada kelahiran Nabi. Pertama tadi, Nabi lahir sebagai anak yatim. Hikmahnya kerana Allah nak jaga, nak pelihara Nabi, supaya jangan ada orang yang ikut Nabi ini, beriman dengan Nabi ini kerana dia segan dengan mak ayah ataupun keturunan Nabi. Sebab keturunan Nabi ini keturunan yang baik-baik. Yang kedua, kenapa Nabi akhir zaman ini lahir dalam keadaan buta huruf? Apa hikmahnya? Hikmahnya kerana Allah nak mengelakkan Nabi daripada difitnah. Fitnah apa? Allah tak nak orang buat tuduhan Al-Quran itu direka cipta oleh Nabi Muhammad, ya. Dan kalau ada orang yang buat tuduhan Al-Quran itu direka cipta oleh Nabi Muhammad, awal-awal lagi Allah telah tutup fitnah ini. Mana mungkin seorang yang buta huruf boleh menghasilkan karya yang begitu indah seperti mana yang ada di dalam Al-Quran hari ini? Mustahil, ya. Jadi tujuannya Allah nak bagi tahu supaya Nabi tidak difitnah. Makna Quran tu, siapa sahaja yang tuduh Quran tu Nabi buat, fitnah itu sudah ditutup oleh Allah awal-awal. Nabi kita lahir sebagai seorang yang miskin. Nabi pernah mengembala kambing.
Dalam Sahih Bukhari disebutkan, tidak diangkat, tidak dilahirkan seorang Nabi dan seorang Rasul melainkan semuanya pernah memelihara kambing. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semuanya pengembala kambing. Semua pernah mengembala kambing. Kenapa Nabi-Nabi ni memelihara kambing? Sekarang ni kan dah ada panda. Jaga panda lagi bagus. Tapi kenapa kena jaga kambing? Kerana kata ulama sirah, ini adalah proses tarbiyah awal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi jaga kambing. Tengok perangai kambing. Dan nanti kata Allah, ketika kamu sudah diangkat menjadi Rasul, umur 40 tahun, ketika itu kamu akan mula memimpin manusia. Kamu akan mula memimpin manusia. Ketika itu kamu bezakan, jaga kambing senang ke jaga orang lagi senang? Cuba jawab. Rasa-rasa jaga kambing senang ke jaga orang senang? Ha? Apa dia? Kambing ya. Jaga orang susah. Jaga orang susah. Suruh berkumpul pukul 7, apa tak hal lagi. Ya. Suruh berkumpul di sini, dia pergi ke sana. Itulah dia. Ini bukan saya perli tuan-tuan ni dah. Saya tak reti nak perli-perli, saya cakap terus je. Ya. Jadi begitulah Nabi kita ni, dia dapat tarbiyah awal. Jaga kambing, tengok panggil kambing. Dah umur dia 40 tahun, dia diangkat menjadi Rasul, dia kena memimpin pula manusia. Memanglah tuan-tuan, di antara kambing dengan manusia susah nak jaga manusia. Betul? Ya. Di belakang saya ni ada ayah, ada ibu, yang anak 5, anak 6, anak 16. Ya. Kalau kita tanya pengalaman mereka, jaga anak ni senang ke susah? Rata-ratanya jawab susah, Ustaz. Saya anak 3 tuan-tuan. 3 anak saya. Ramai saya ni. Ya. 3 tu pun rasa payah juga tu. Nah. Kadang dia orang sembahyang tu saya kena intai. Tak percaya. Sebab apa tak percaya? Sebab saya dulu pun rupa itu. Ya. Lagi teruk saya ni daripada depa dulu. Mak tanya, dah sembahyang dah? Dah. Dalilnya, tunjuklah kain tu. Tu dah ada kain tu, tengok tu. Sejadah dah ada tu. Tapi sembahyang tidak. Itulah saya dulu. Masa saya ikut Abu Jahal dululah. Sekarang tak dah. Sekarang insya-Allah dah baik dah. Ya. Jadi insya-Allah. Apa ke tadi? Dah terkejut saya tadi dah. Apa tadi? Saya ni bukan boleh orang kacau nampak. Kat mana tadi? Jaga anak tadi. Begitulah. Jadi Nabi pun tengok macam mana keadaan menjaga manusia. Payah, susah tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok orang Arab yang ada hari ni, perangai mereka kan. Kita pening kita tengok dia orang ni. Ada benda yang boleh jadi mudah, dia sulit kan, jadi susah. Dia tak boleh nak mempermudahkan satu-satu urusan. Kadang-kadang bila saya berurusan dengan mereka ni, naik marah kadang-kadang, saya terfikir juga macam mana Rasulullah boleh membentuk akhlak mereka ni. Ya. Macam mana Rasulullah boleh masukkan akhlak-akhlak yang baik ke dalam jiwa mereka. Ini yang kita tengok ni, yang depan mata kita ni bukan zaman jahiliah tau. Ni zaman yang ada hari ni. Bayangkan yang jahiliah dulu. Macam manalah rupa mereka. Jadi tengok bagaimana hebatnya cara Nabi mendidik, cara Nabi mengajak manusia kepada Islam. Yang baik-baik tengok, sapu sampah sampai tengah jalan. Kalau terlampau baik sangat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekarang ni kita sedang masuk menuju ke kawasan Padang Arafah. Jadi kawasan ini tuan-tuan
adalah kawasan hotspot pada musim haji, ya. Tapi bila di luar musim haji, kawasan ni tutup, jadi sunyi, tak ada apalah. Tu tuan-tuan tengok signboard warna kuning tu, Arafat start here. Maknanya selepas daripada signboard tu, maknanya masuk dalam kawasan wukuf, masuk dalam kawasan Padang Arafah. Siapa yang keluar daripada signboard tu, maknanya dia tak termasuk dalam kawasan Arafah. Maksudnya dia tak berwukuf lah, dia tak boleh buat haji lah. Tak selesailah rukun wukuf dia tu, ya. Jadi kita dah masuk ni. Ini tengok sebelah kanan ni, tengok. Inilah kawasan jemaah haji. Mereka berwukuf, berwukuf sementara mereka menunggu khutbah. Khutbah apa? Khutbah pada hari wukuf itu. Duduk sinilah semua ni. Ni kalau bawah-bawah pokok ni ramai lah. Kalau atas pokok bukan kita yang bawah pokok, ya. Ni ramai ni. Duduk. Tengok tandas dia tu. Tengok, mengerikan kan tu. Sini memanglah kita pun pelik juga Arab Saudi ni. Orang buat haji berjuta-juta setahun, tapi dia tak pernah nak siapkan infrastruktur dia dengan baik, kemudahan dia. Tandas tak cukup, tuan-tuan. Ramai yang kencing dalam botol. Ada ramai cerita kat saya, dia kencing dalam botol, letak botol tu tepi. Kawan dia ingat TO, kawan dia pergi minum, cicah pula roti. Saya kata bagus betul lah, saya kata itu memang mustajab lah tu. Kalau siapa kena yang tu, memang mabrur lah haji dia, InsyaAllah. Ya. Inilah dia Padang Arafah ni. Tengok macam tak percaya. Betul ke Ustaz? Musim haji boleh penuh kawasan sebesar ini? Tak muat. Dia tak muat. Tengok tandas dia, tengok. Tengok, ada berapa pintu? Cuba kira. Berapa orang aja boleh masuk? Seramai-ramai itu, tuan-tuan bayangkan. Memang tak boleh. Tapi itulah haji ni memang ibadah yang kita dituntut untuk bersusah payah dengannya. Haji umrah ni, dia adalah ibadah spiritual, ibadah yang kita dituntut menggunakan tenaga kita semaksimal yang mungkin. Lepas tu Nabi kata kalau kita nak pergi haji pakai ihram, ya, mesti dalam keadaan kusut masai. Tak boleh pergi smart macam tu, tak boleh. Memang kita ni disuruh bersusah payah dengan haji, dengan umrah ni. Ni lagi kawasan Arafah belah kanan. Belah kiri ni bukan, ya. Belah kiri ni tak masuk kawasan Arafah. Ada pokok-pokok. Nanti kalau siapa yang belum pergi haji tu, kalau naik nama dia nanti, dia dapatlah gambaran sebenar bagaimana wukuf di Arafah ni. Wukuf ni tuan-tuan, selalunya musim haji ni musim panas. Musim panas, kadang sampai 55 darjah Celsius. Memang panas. Kalau kita jumpa polis tu dia pegang spray air tu, dia spray muka kita. Tapi beberapa tahun ini ada beberapa kepelikan berlaku di bumi Saudi ni, iaitu setiap kali hari wukuf berlakunya hujan lebat sampai banjir, sampai kemah-kemah ni terbang habis semua. Menurut kajian Arab Saudi, dia kata dah 5 tahun dah keadaan tu macam ni. Tak tahulah kita apa tanda-tanda dia. Ada apa-apa nak tanya? Kawasan ni kalau musim haji memang sibuk. Tapi bila di luar musim haji, kawasan ni ditutup, ya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Jabal Rahmah. Okey, kita akan melalui kawasan Jabal Rahmah sekejap lagi ya. Jabal Rahmah ni kalau kita diberi peluang turun, kita turun lah. Kalau tak boleh, kita redha je lah ya. Jadi di Padang Arafah ni ada satu bukit, di tengah-tengahnya nama dia Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni ialah bukit yang dikatakan tempat pertemuan semula di antara Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Nabi Adam waktu dia dicampakkan, diturunkan dia ke bumi, ada riwayat mengatakan dia turun di India. Adapun Siti Hawa ni dia diturunkan di Jabal Rahmah di Mekah. Jadi bertemu balik di Jabal Rahmah ni lah. Maka sebab tu orang Arab ni dia panggil Jabal Rahmah ni Bukit Cinta. Jadi ramai orang yang kalau jodoh dia nampak macam berat ya, nampak jodoh dia macam susah sikit, biasanya dia pun naik ke atas Jabal Rahmah tu. Sampai di atas mereka berdoa. Jabal Rahmah ni naik ke atas. Jadi kalau ada yang nak berhajat tu, naiklah ke atas. Yang tua-tua tu tak payahlah naik ke atas. Sekarang bini tengok lain macam. Apa hair pula naik ke atas ni katanya dah. Ya. Bagi yang muda-muda ni, Datuk tak payah naik dah Datuk. Datin dah pesan kat saya, tengokkan Datuk dekat Jabal Rahmah dia kata. Jadi tuan-tuan naiklah ke atas nanti. Tapi kalau tuan-tuan nak naik juga, jauh lah sikit daripada orang rumah tu. Diam-diam naik. Berdoa pun Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia ada je. Bila dia datang dekat tu, kuatkan sikit. Rabbana atina fid dunya. Saya ni bukan ngajar yang baik je, yang baik-baik pun saya ngajar juga. Kita doakan untuk orang lain, tak boleh kan? Apa dia? Kita doakan untuk orang lain, boleh kan? Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikutkan muassasah, ziarah luar masih tak dibenarkan. Tak boleh lagi. Sebab tu tuan-tuan tengok tak ada ejen yang lain yang keluar pergi ziarah. Tapi muassasah kita ni dia boleh bincang. Kita dah bincang lebih awal sebelum kita terbang itu. Contohnya macam gelang tu semalam ya. Kita bincang lebih awal dengan dia apa semua. Alhamdulillah lah kita dapat gelang. Dan ziarah ni pun kita dah bincang. Alhamdulillah kita dapat lah. Tapi itulah terhad, ada tempat kita tak boleh turun. Ada hati dapat satu muka kertas tu. Apa tu? Soalan ke? Ni masih kawasan Padang Arafah lagi lah ni ya? Dia bukan tulis, pakai Facebook. Apa dia? WhatsApp panjang. Masya-Allah. Memakbulkan doa-doa. Amin. Itu sajalah. Ringkasannya. Okey, Rahmah. Jabal Rahmah dia ke depan ni, tapi tak boleh masuk, ditutup. Ya. Dia ke depan ni. Tapi kawasan sekarang tak boleh dimasuki lah. Kita dapat tengok kawasan dia je lah. Tengok keadaan dia. Dia blocking jalan. Gantung kat sini kan. Lepas dia masuk. Tapi kalau ini berangin kan. Faham tak faham tu? Faham. Dia sumi tapi kita biasa jauhi saja baca. Ni klinik dia nampak. Duduk ke betul? Klinik. Oh ini kenal ni. Bikin mata buta ni cikgu. Dia buat summary dia apa yang dia mahu. Kita semua Jelah. Point dia je lah. Point dia. Nak balik ni. Dia jalan balik ni. Bapak siapa? Padang Arafah. Masih haji penuh.
Tandas. orang mengharap kita baca kan dia tahu. Jadi kita rela nak tu sebelah tapi tolong. Ya kita pun bagilah macam tu supaya dapat baca semua. Semalam Assalamualaikum Pak. Saya kirim doa. InsyaAllah sekali je. Besar. InsyaAllah boleh bagi nama. InsyaAllah bagi ini. Kalau tinggal insyaAllah. Kalau tulis sesuatu. Tapi yang mana yang kata. Kalau kita nak pergi mana-mana ni kan. Yang mesti tahu. Facebook tak masuk kan? Kita nak orang. Tapi di Arab ni masa 5G. Mantap Apa? Tanya apa? Dah top up dah. Tak top up lagi. Lah okey juga. Tak dia tu yang kat yang tu okey je. Malam masih kena tengok tu apa ya? Sikit-sikit saja. Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbatul wida, khutbah terakhir Rasulullah, yang kemudiannya Nabi balik ke Madinah selepas musim haji itu. Nabi kita jatuh sakit dan sehingga Rasulullah wafat. Dalam isi khutbah terakhir Rasulullah itu mengandungi banyak pesanan-pesanan kepada orang beriman, ya. Antaranya ialah Nabi menyuruh kita supaya jangan mengambil hak yang bukan daripada hak kita. Maksudnya jangan kita menafikan hak orang lain yang merupakan hak dia, kita tak boleh nafikan. Yang keduanya, Rasulullah berpesan kepada para suami supaya menjaga hubungan dengan isteri, menjaga perempuan-perempuan kita, supaya jangan mereka itu hidup dengan kita dalam keadaan yang tidak baik. Kita dapat masuk ke Jabal Rahmah, alhamdulillah. Nah, ni depan ni Jabal Rahmah. Jabal Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ramai yang seronok bila sampai Jabal Rahmah ni, ya. Okey, kalau kita boleh turunkan, kita turun. Kita bagi masa pada tuan-tuan. Sekarang pukul berapa? 8.20. Ha? Berapa? 8.20. Aiskrim ada kat situ tuan-tuan, ya. Itu yang saya cari-cari tu. Okey, 8.20 maknanya 8.40 tolong masuk bas balik, ya. InsyaAllah 20 minit je. Berapa? 8.40. Tuan-tuan tak payah naik ke atas lah kot, ya, sebab nanti takut kita terlambat. Sampai 40 boleh lah. Tapi kalau jadi ada boleh terbang. Siapa nak try aiskrim Mekah, boleh makan. Aiskrim dia memang sedap. Siapa ada batuk-batuk, beli yang vanila tu. Gambar batuk hilang. InsyaAllah. Datuk mana Datuk? Datuk mana? Datuk tengok ke? Okey, 8.40 naik balik, ya. 20 minit saja. Boleh ambil. Jabal Rahmah. Saya bantu tu, ya. Yang disebut, tapi dia tak ada dalil yang kuat lah. Tapi ada dalil yang kuat di sini mengatakan Rasulullah pernah sampai di sini, kemudian Nabi pernah berada di antara celahan-celahan batu itu, tapi tak tahu di mana lah. Dan Nabi pernah berdoa menghadap ke arah Qiblat, ya.
So di sini banyak benda kurapat yang orang buat. Antaranya mereka berdoa, mereka mengadap batu. Tapi jangan sebab tu sekarang Saudi dia siap signboard, dia bagi tahu arah kiblat. Mana dia? Kiblat. Signboard dia dah tak ada dah. Nak aiskrim. Alhamdulillah. 100 yang pertama aiskrim percuma. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tanggung? Mana saya? Aiskrim. Tidak ada. Alhamdulillah.